Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu malam ni dengan niat kita yang ikhlas insya-Allah untuk memulakan pengajian kita. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita, baik pada saya dan juga kepada jemaah semua, untuk kita istiqamah, kekuatan untuk kita ikhlas dalam menuntut ilmu ni lah. Kitab yang kita cadangkan pada malam Isnin kedua dan keempat Senin kedua dan keempat ni, kitab yang mungkin tempat kita ni panas sikit lah tak? Dan apa tujuan ataupun apa niat kita buka ni, tidak lain hanya untuk menyampaikan ilmu dan juga menjelaskan kekeliruan yang berlaku. Menjelaskan kekeliruan yang berlaku. Sebagai makluman kepada semua, asas kitab yang kita nak buka ni adalah kitab Tauhid. Ni kitab dia, tak? Kitab Tauhid. Ini matang dia. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Tu nama samaran dia lah, Syekh Muhammad At-Tamimi. Ataupun nama lengkap dia Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ni tuang dia, yang mana ramai orang duk nisbah kata ajaran-ajaran Wahabi dan sebagainya. Tak, kebanyakannya nisbah kepada dia lah. Tak, nisbah kepada dia. Apa yang saya pilih kitab ni? Sebab untuk setahun dua, cerita sikit tak sebelum kita buka dan sebelum kita bincang tentang kitab ni. Setahun dua kebelakangan ni, dulu ada juga bunyi uduh-uduh orang duk tahmah saya ni bawa fahaman Wahabi lah, tak, lebih dahsyat lagi bawa ajaran sesat lah. Itu ada tahmahan lah. Dan alhamdulillah selepas daripada start PKP 1, start PKP 1 tu, tahmahan tu berlaku. Dan tahmahan ni bukan tahmahan di kedai kopi, tapi dia bawa ke secara resmi ke jabat agama negeri, melibatkan polis, melibatkan benda. Alhamdulillah pihak polis pun dah menjalankan siasatan dia dan tidak terbuktilah tahmahan-tahmahan dan tuduhan-tuduhan tu. Pernah masa opang kita duk mengajar di Wadi Al-Quran dulu, pernah budak sekolah rendah je. Mari-mari ustazah tahu tak, di kampung tu ada pondok sesak, pondok ajaran sesak, budak sekolah rendah duduk di Sebom dia lagu tu. Satu, atas alasan ni lah tujuan kita buka, supaya orang boleh nilai sendiri. Dan alhamdulillah kita di U Center ni kita buat secara live. Jadi andai katalah benda ni salah, tak, apa ni, fahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ni salah, kita ada live dan semua orang boleh tengok, tak, semua orang boleh kat mana kesesatan ataupun salah dia tu, kita boleh bincang, tak. Ataupun andai kata saya yang bawa menjelaskan benda ni tersalah, boleh kita pakat perbetulkan, insya-Allah. Ini tujuan kita, tak, ini tujuan utama kita. Satu. Kedua, tahmahan yang dia buat kepada saya, dia kata saya ni ngaji di pusat pengajian Wahabi di Amang. Ini pun satu tahmahan, satu tuduhan yang tak betul. Tak.
Tak salah saya ngaji tempat tu, tapi setakat ni saya tak pernah mengaji tempat tu secara resmi, kita kata. Dan alhamdulillah saya dah jawab secara bertulis kepada Majlis Agama Negeri, di bawah penyelidikan dia. Saya jawab secara bertulis. Saya senaraikan tempat pengajian saya di Yaman. Tak. Mula-mula saya sebut saya ngaji di Darul Mustafa, tempat Habib Umar. Dak mana Sabah nak nisbah Habib Umar Wahabi, jeng kau tu. Satu ni tempat pertama saya ngaji di Yaman. Hak resmi, hak saya berdaftar, hak isi borang kita kira. Mula-mula siapa kita ngaji di Darul Mustafa, tak lama lah. Jodoh tak lama tak dia panggil, tak. Jadi habis itu saya naik ke Sana'a. Ni satu tuduhan yang teruk juga, apabila menisbahkan semua pelajar di Sana'a ni semua Wahabi belaka. Hak ni paling orang kata paling cetek sangatlah tuduhan ni, tak. Bila tuduh semua pelajar di Sana'a Wahabi belaka. Baru ni ada sahabat di Perak, sahabat lama kita, suami isteri. Kalau kita tengok tu orang tu tak menasabah langsung, tapi molek-molek adanya cok Wahabi, dengan zaujahnya dak lah kata mana biasa sahaja, baik suami pun tiba-tiba dituduh sebabnya ngaji di sana, tu sahaja. Kita kata Masya Allah, ini start dari zaman belajar lagi benda ni. Benda ni dimomokkan dan macam-macam. Tak. Jadi habis duduk 2 bulan, hampir 2 bulan lah saya duduk di Darul Mustafa. Kita pindah mari Sana'a, kita duduk di Darul Quran, di bawah kepimpinan ataupun di bawah pentadbiran, kita kata islah lah, di bawah Hay'ah Al-Quran. Bawah islah ni kira kalau Malaysia agak partipah lah. Partipah. Dia ada rangkaian dia ada Darul Quran, seluruh Yaman dia ada. Setiap tahun beratus orang keluar hafizul Quran daripada Darul Quran dia ni. Jadi saya siapa-siapa saya pindah duduk di Darul Quran ni. Setahun kita duduk situ, tak sempat habis hafal Quran. Tak berlaku sahaja 9 September tu, tak 11 September tadi. Tak 11 September kita terpaksa turun ke Sana'a belaka, sebab tu perkampungan. Jadi takut ada masalah benda, jadi semua pelajar-pelajar kita turun ke bawah belaka. Habis itu, maknanya situ pun bukan tempat Wahabi, dia kata. Tak. Kita pun masuk di berdaftarlah masuk Jamiatul Iman. Jamiatul Iman ni di bawah pengasas dia Syekh Abdul Majid Az-Zindani, pun bukan Wahabi. Tak. Bukan Wahabi. Kita duduk sampai tahun 3 di Jamiatul Iman ini. Orang Wahabi pun tak pernah nisbahkan Jamiah Iman tu Wahabi. Tiba-tiba dituduh saya ni belajar tempat Wahabi. Tak. Sampai tahun 3 saya pindah ke Jamiatul Yamaniyah. Pun Jamiatul Yamaniyah ni pun bukan Wahabi juga. Jadi saya nak kata kat mana nisbah, tak, mana tuduhan tu. Tak. Betul tak betul tuduhan yang kamu tuduh, yang kamu sebarkan dalam masyarakat, malah buat secara resmi. Tak bertanggungjawab langsung. Mana tak pernah pun mari tanya kita ngaji mana tempat pengajian kita, tiba-tiba dengan tuduhan, dengan tuhmah dan macam-macam. Kita bukan kata nisbah kepada saya kepada Wahabi ni satu orang kata ataupun Wahabi tu sendiri jahat ke benda, tidak, tetapi dengan niat jahat. Tak, tuduhan tu, lontaran tu dibuat dengan niat jahat. Atas dasar ni lah saya duduk fikir-fikir apabila Fadil Ustaz Cimi cadang suruh buka kuliah untuk kitab lain pula ni, maka saya pilihlah kitab ni. Kitab ni sebagai kata kita tengok sendiri. Setakat ni pengalaman kita tengok orang-orang yang buat tahmahan, buat tuduhan, malah siapa mereka menyesatkan, malah lebih teruk lagi mengkafirkan tuan pengarang kita ni Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka tak lari daripada rujukan utama mereka kitab ni. Kita beli juga menolak mazhab Wahabi ni. Tak. Ataupun dalam bahasa Arab dia Durarus Sunniyah fi raddi 'ala al-Wahabiyah. Dengarlah, tuan-tuan dengarlah, saya tak mau sebut nama. Kita tak minat sebut nama tak.
siapa-siapa pun di Malaysia ni terutamanya yang tahmah macam-macam ke Wahabi ni, tak lari dia rujuk sini. Tak. Siapa dia ni? Ni kita kena sebut nama sebab dia lah orang kata jasa besar dia dalam mentahmah siapa ni, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Dia ni bekas mufti Mekah dulu. Dia tulis 2-3 hutang kitab dalam menuduh macam-macam Muhammad bin Abdul Wahab. Apa tak? Jadi dengarlah siapa pun dari utara ke, dari Kelantan ke, dari mana, tak lari daripada poin-poin dia ambil sini je, tak ada kat lain. Tak? Cuma terkini rujukan utama mereka Ahbas lah. Ahbas. Tak? Ada seorang baba di Patani tu. Bila dia terang bab-bab Wahabi ni, dia pun rujuklah, dia kata tengoklah beli kitab ni, kata. Tengok siapa kitab Abdullah Al-Harari, pengasah kepada Ahbas. Allah, kita kata. Setara tu je. Itu rujukan dia. Ini orang yang menentang. Tuan-tuan boleh beli, ada dalam Shopee, ada tak silapnya, tak? Boleh beli, baca sendiri. Dan alhamdulillah beberapa orang ulama-ulama kita dah jawab tahmah ataupun benda-benda kekeliruan yang disebut dalam buku ni. Alhamdulillah, secara fakta, bukan secara emosi, jawab secara ilmiah. Tak? Dan tuan-tuan juga boleh baca. Ni satu kitab ilmiah, buku ilmiah yang dikarang oleh Ustaz Zakaria ataupun Mahmud Daud. Ni keluaran DBP. Khusus cerita tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ambil belaka. Orang yang menyokong pun dia ambil, orang yang menentang pun dia pakar. Tak? Jadi orang yang menentang, salah seorang ni dia sebut dia Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni. Apa tak? Kita boleh baca. Kalaulah Muhammad bin Abdul Wahab ni salah, silap, tak mensabah DBP nak keluar. Tu kita fikir. DBP ni tahu apa kita tengok cetakan tahun bila 2014. Cetakan pertama dia 2014. Dia ni pensyarah di Kias dan juga pernah jadi pensyarah di UM. Tuan pengarang kita ni. Dan dia muktadir, kita nak baca dia punya sinopsis di belakang dia. Dia kata persoalan tentang ajaran Muhammad bin Abdul Wahab atau lebih dikenali dengan ajaran Wahabi sering ditimbulkan dalam kalangan masyarakat sejak dahulu hingga kini. Dia kata, ada yang menganggap bahawa ajaran Wahabi ini tidak menyeleweng daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat ajarannya terkeluar daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Melalui buku Muhammad bin Abdul Wahab ini, penulis berjaya mengupas persoalan tentang pemikiran tokoh ini. Kita boleh baca mukadimah dia cerita tentang pemikiran tuan ni. Guana pemikiran dia. Tak? Biasa orang tahmah, orang kata Muhammad bin Abdul Wahab ni bawa ajaran baru ataupun buat mazhab baru. Mazhab Wahabi dia panggil. Tak ada seorang pun ulama-ulama besar dunia yang menganggap lagu tu. Tak? Kita ambil cakap Ustaz Kapung ni, kita ambil ulama dunia kita seperti Dr. Yusuf Qardawi, seperti Wahbah Zuhaili. Tak, walaupun mereka ni ada benda mereka tak setuju, tapi tak sampai tahap mereka menyesatkan Tok Syekh kita ni. Tak, kita boleh tengok ada video, ada karangan dia, ada tulisan dia, tak, tentang komentar dia kepada Muhammad bin Abdul Wahab ni. Tak tahulah kalau ada orang kata Dr. Yusuf Qardawi pun Wahabi juga. Memang sakit tayar kita kan, tak? Sakit tayar kita, tak? Faham? Ini benda. Jadi dia kata persoalan tentang pemikiran tokoh ini antaranya tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat, tawassul dan syafaat. Dijelaskan secara perinci benda pemikiran dia sebenarnya, tak? Sebab orang kata dia ni semua salah belaka Saya pernah dengar dia seorang ustaz di Kelantan tu, dia kata ngaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni salah. Dia kata boleh jadi sesat. Apa alasan dia? Pertama, tauhid rububiyah. Kalau ngaji tauhid rububiyah, dia kata siapa-siapa ngaji tauhid rububiyah, dia akan menganggap orang kafir pun mentauhidkan Allah. Ni betul-betul dia tak faham.
Bila disebut lagu tu menjelaskan bahawa dia tak faham apa maksud apa yang dibincangkan dalam kitab yang kita akan baca ni, kitab tauhid. Tak, ataupun dalam kitab usul salasah. Tak pernah pun tak golongan ini menganggap orang kafir mentauhidkan Allah. Tak. Sebab kaedah tauhid ni dia tak jadi kita tauhid sebahagian, kita tak syirik sebahagian. Tak boleh. Tauhid dia mesti rata. Jadi dia kata orang-orang ni, puak-puak Wahabi ni menganggap orang-orang kafir pun mentauhidkan Allah. Apa kok? Ini silap. Tak. Lepas tu kalau ngaji tauhid uluhiyah, mensyirikkan orang tawassul. Dia beri gitu lalu. Dia tak jelaskan, padahal dibincangkan secara perinci mana syirik ada dua jenis. Tak. Dalam mana-mana kitab disebut bahawa syirik ada dua jenis. Syirik ada syirik yang syar'i, ada syirik yang bercanggah. Syirik yang bercanggah inilah syirik yang boleh menyebabkan seorang syirik kepada Allah. Tak. Apa ni tawassul yang tak. Tiba-tiba dia kata orang ngaji tauhid uluhiyah menganggap orang yang bertawassul ni syirik. Dua. Ketiga, mentauhidkan Allah pada asma' wa sifat. Dia kata menganggap Allah duduk di atas langit, menganggap Allah mujassimah, tak, menganggap menjisimkan Allah, menganggap Allah ni seperti makhluk. Ini semua kefaham tak, dia salah faham lalu disebarkan ke dalam masyarakat lagu tu. Maka benda ni tak akan selesai sampai bila-bila, tak, selagi mana kita tak merujuk, tak dengar sendiri tuang dia kata guna. Tak, kita masyarakat kita ni lebih suka dengar buah orang lalu dia share. Tak, saya duduk dalam satu grup, tak, ada seorang tu cikgu, saya kenal lah dia, tapi dia suka share. Dia share orang ni, dia share, dia kata penjelasan yang mantap. Dia beri. Saya pun PM direct dia. Saya beri antaranya, saya beri pandangan Tuan Guru Abdul Hadi Awang kita, tak, Tok Guru Presiden kita, saya beri ni pandangan dia. Sedangkan dia ni orang pah. Tiba-tiba dia boleh pakai buah ni lagi. Dah mana dia letak pandangan Tuan Guru Presiden dia yang dia anggap Tok Guru besar dia. Tiba-tiba dia lepor je. Dia kata ni penjelasan yang mantap. Masya Allah. Kita beri, kita share ke dia video Dr. Yusof Qaradawi, tak layan. Hak ni mantap lagi. Kita nak kata nak letak mana, sedangkan dia cikgu, dia orang akademik. Sepatutnya dia lebih terbuka. Ini benda yang kita. Dan kita nak sebut, walaupun kita baca kitab dia ni, tapi kita tidaklah kata menyanjung tinggi dia sampai tahap kata dok kita mendewa-dewakan dia lah. Tak ada seorang pun di kalangan anak murid dia orang yang, tak ada orang yang mentaksub dia, tak ada. Kita tengok hatta kitab yang kita akan baca ni. Saya baca sikit dia punya komentar tuang dia ni. Metod dalam penulisan dia. Dia kata, tak, dalam banyak dia ada 7 kaedah dalam dia mensyarah kitab ni. Salah satunya dia kata apa? Mensyarah menyebutkan kadang-kadang saya menyebutkan koreksi setelah mengaitkan nas apabila keadaannya menuntut demikian. Maknanya ada benda yang dia condemn, tak? Ada benda yang dia rasa ini pandangan yang lebih kuat. Jadi menunjukkan kepada kita tak taksub, kita tidak ajar kepada siapa-siapa untuk kita taksub individu, taksub orang ni. Maknanya dia ni perfect betul ke lah? Tak ada. Tak ada di kalangan ulama kita ni yang orang kata semua pandangan dia tu tepat boleh ke? Tidak sampai tahap tu. Mungkin ada kesilapan-kesilapan dia ataupun pandangan dia yang lemah. Tak. Hal ni kita tinggal lah. Ini kaedah kita dalam sistem pengajian kita, tak. Jadi itu berkenaan dengan tuan saya, tak tambah sebut panjang lah tentang tuan syekh kita ni. Kita boleh rujuk sendiri dan kita dengar dua-dua belah pihak. Kita dengar orang yang menentang lagu mana, orang yang menyokong lagu mana, tak. Dan kita ambil tokoh-tokoh utama Islam hari ni. Seperti tokoh dunia kok, kita ambil Dr. Yusof Qaradawi. Dr. Yusof Qaradawi ni orang yang orang kata sederhana pandangan dia, tak. Apa pandangan dia? Tak. Ini kaedah kita biar kita terbuka kan. Seperti Wahbah Zuhaili, seperti Syekhul Azhar ulama. Dia pandangan dia. Tak. Rashid Ridha dalam buku ni disenaraikan
tokoh-tokoh ulama dunia di zaman dia, di zaman Muhammad bin Abdul Wahab sampailah zaman sekarang kita ni, ulama-ulama yang dak menyokong ataupun bersetuju dengan pandangan-pandangan dia. Kalau zaman dia ni, salah seorang ulama besar yang menyokong dia, dak beri kata-kata pujian kepada dia, Ibnu Amir San'ani, ulama besar di Yaman dulu. Dak, di Malaysia kita ni kita mengaji kitab dia. Antara kitab dia kitab Subulus Salam. Ni pondok-pondok pun kadang ngaji kitab dia ni. Dak, apa kata Ibnu Amir San'ani, dia karang satu syair yang indah, dia puji tuan Syekh kita ni Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab dengan jasa dia lah, dak, dua tanah haram ni suci, dak, dua tanah haram ni suci daripada amalan-amalan khurafat. Masya-Allah, kita boleh cek, kita boleh tengok bagaimana sejarah bumi Mekah dengan bumi Madinah ni dulu. Lagu mana keadaan dia, masya-Allah. Tak, setiap kubur-kubur sahabat, kubur-kubur Nabi, kubur-kubur isteri Nabi ni semua dibina kubur-kubur yang tinggi. Tempat orang bayar nazar, tempat orang niat, tempat orang macam-macam. Alhamdulillah kita pergi ni tak ada dah benda tu. Tak. Zaman kita boleh pergi Mekah ni, kita tak tengok dah benda-benda yang amat dahsyat ni. Di zaman kebangkitan dia, kalau kita baca sejarah, di Masjidil Haram, tak, sembahyang 5 waktu ni sembahyang 4 orang imam. Kita boleh bayang. Ni bukan cerita dongeng ni, cerita benda betul-betul berlaku. Ya. Dan masa sembahyang zuhur 4 orang imam. Sebab 4 mazhab ni tak ikut mana-mana mazhab. Orang mazhab Syafi'i dia akan sembahyang di belakang Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Orang mazhab Hanafi dia akan sembahyang mazhab Hanafi saja. Andai kata benda ni diteruskan, kau ni ramuk kita di Mekah hari ni. Tapi alhamdulillah, mari hamba Allah ni dia basmi benda ni. Jadikan satu imam. Ni bukan cerita dongeng, kita tak. Ini fakta. Tak. Dan kalau kita nak jawab tahmah orang, tak habis malam ni. Panjang, banyak tahmah. Antaranya tahmah dia digelar sebagai buruh menentang Kerajaan Osmaniyah. Sedangkan tak ada kaitan pun yang menentang Kerajaan Osmaniyah orang lain. Hashimi pengasah kepada negara Jordan hari ni. Hak tu yang menentang sebenarnya, yang menjatuhkan Kerajaan Osmaniyah. Dia ni tak ada kaitan, dia dalam keadaan bercelaru gitu, dia start naik dakwah dia. Dia bergabung dengan Muhammad Saud. Tak? Sebab tu kalau kita tengok Kerajaan Saudi, dia punya lambang bendera dia benda kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tak? Lepas tu dua pedang. Dua pedang bersilang. Benda maksud dua pedang bersilang ni, maksud dia Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Tak? Tu maksud dia dua pedang tu. Sebab dua orang ni yang bergabung. Seorang orang politik, Muhammad bin Saud ni orang politik. Dan seorang lagi pendakwah, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Itu maksud apa ni, Kerajaan Saudi. Dan kalau anda pernah baca apa ni tulisan siapa, Hamka, Dr. Hamka, tak? Tulisan Dr. Hamka, dia kata masa mula-mula dia dapat pegang tanah haram ni, dua tanah haram ni, dia jemput seluruh ulama dunia mari untuk bermesyuarat di Mekah nak buat lagu mana. Bang, masa ni Kerajaan Osmaniyah dah runtuh, dah bermasalah masa ni, dah bermasalah. Itu dari sudut sejarah lah kita kata. Jadi insya-Allah kitab yang kita akan baca ni iaitu kitab Tauhid. Dia punya matang dia ni lah, Kitab Tauhid. Dalam ni setakat kita ngaji lah, setakat ni saya rasa yang paling lengkap dalam membincangkan isu tauhid kitab ni lah. Dia bincang secara rata. Tak? Bukan nak kata kitab lain tak bagus, tak. Tapi ini antara yang terbaik untuk kita bincangkan dalam bab masalah tauhid. Sebab bila bincang bab tauhid, dia mesti bincang juga bab syirik. Setengah-setengah kitab dia hanya bincang tentang tauhid. Situ lah. Tak? Contoh kita di alam Melayu kita ni, kita bincang, kita ngaji ikut aliran Asy'ariyah kita, tak? Asy'ariyah. Saya pun ngaji. Dan saya setakat ni lah pandangan saya ni, saya ikut pandangan tok guru saya di Yaman dulu. Bila ditanya tentang Asy'ariyah ni, jawapan dia. Siapa Asy'ariyah ni? Asy'ariyah ni masyarakat kita pakai. Sifat 20 lah. Mudah kita faham tak?
Siapa Asy'ariyah ni? Jadi tok guru saya masa saya ngaji kitab dengan dia ni siapa ni, Syekh Arif Sabri, hafizahullah taala. Mungkin dia masih hidup lagi sebab dia duk perang dengan Houthi akhir-akhir. Tak tahu khabar dia lagu mana, tapi saya ngaji dengan dia. Bila ditanya siapa Asy'ariyah ni min ahli sunnah tak, dia tanya Asy'ariyah ni ahli sunnah ke tak? Lalu dia jawab, dia kata Asy'ariyah min ahli sunnah, dia kata Asy'ariyah orang-orang ngaji sifat 20 ni min ahli sunnah, walakin akhta' fi ta'wil. Dia beri gitu saja. Dia kata mereka ni termasuk dalam golongan ahli sunnah, tetapi mereka tersilap dalam mentakwil sifat-sifat Allah. Situ saja kita tak setuju. Nampak tak? Asy'ariyah yang muqtadi ni yang ringan, hak berat-berat sangat berat juga. Tapi hak ringan masih dianggap sebagai min ahli sunnah. Jadi ini pandangan kita. Walaupun begitu, kita kata kita lebih cenderung pada kaedah pengajian tauhid sebagaimana kaedah ulama salaf. Tak? Okey. Dan antara benda yang saya nak sebut lagi, Muhammad bin Abdul Wahhab ni dia orang yang bermazhab. Ni satu tahmah lagi dia kata geng-geng Wahabi ni tak ada mazhab, tak mau ikut ulama. Kita kata dia orang ni bermazhab. Kalau geng-geng di Saudi ni mereka bermazhab dengan mazhab Hambali, kata mereka bermazhab Hambali. Kalau di Yaman sebelah Ma'arij sebelah mana ni mereka lebih cenderung pada mazhab Syafi'i. Dalam bab fiqh mereka kecenderungan mereka berdasarkan tepat. Macam orang belah Pakistan dia lebih kepada mazhab Hanafi. Cuma beza kita dengan kalau kita kata dengan orang pondok ke dengan orang yang konon mendakwa dia aswaja lah apa orang, bezanya kita tidak terikat dengan satu mazhab tu sahaja. Puak ni dia pegang, dia kata kita tak boleh keluar daripada mazhab. Kita kata ini dakwaan sekadar dakwaan, sedangkan tindakan ataupun amalan yang dia buat kadang-kadang banyak benda dah terkeluar. Tapi dakwa kita mazhab Syafi'i. Kita kaedah pengajian kita saya sendiri pun saya ngaji fiqh Syafi'i ni. Tak? Habis 2-3 kitab saya ngaji fiqh Syafi'i ni. Kita dapat ijazah lagi, dapat sanak lagi mengaji fiqh Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama ada pandangan-pandangan yang kita rasa pandangan lain lebih kuat. Kita pakai pandangan lain. Tak? Ini kaedah pengajian. Jadi sama puak-puak ni malah Muhammad bin Abdul Wahhab ke Ibnu Taimiyah ke, mereka ni memang tegar dengan mazhab Hambali dia. Mereka ni kadang-kadang nak kata buah taksub tu melampau sangat, tapi kadang-kadang mereka tak keluar daripada mazhab. Ada pandangan-pandangan yang agak lemah dalam mazhab pun dia pakai. Ini dia. Tapi dalam bab akidah mereka sepakat belaka. Dalam bab akidah mereka berpegang dengan akidah salaf. Tak? Siapa yang pendokong akidah salaf ni? Terutamanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali ni dia bukan setakat terkenal dalam bab fiqh, tetapi dia terkenal juga dalam bab menjaga akidah ni, mempertahankan akidah salaf ni. Maka susu galuh dia Ibnu Taimiyah baik, Ibnu Qayyim baik, siapalah bawah dia, siapa ni Muhammad bin Abdul Wahhab kalau di Saudi, kalau di Yaman kita ada Ibnu Amir San'ani, kita ada Imam Syaukani. Mereka semua ni mengajak masyarakat pada zaman mereka ni untuk kembali kepada akidah salaf. Tinggalkan akidah-akidah yang agak menyeleweng hak lain-lain ni, hak pelik-pelik hak. Ini benda yang dia orang bawa. Tak? Jadi kita rasa masyarakat kita ni kita kena cuba perjelaskan lagi. Walaupun dulu zaman-zaman tokoh-tokoh kita ada dulu dia dah sebut, tapi kadang-kadang orang nak pakai juga lah. Antaranya almarhum Tok Guru Ni Aziz kita, ada pandangan dia tentang siapa ni Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Tak? Dia ada pandangan dia, cuma orang kita tak pakai lah. Terutamanya orang PAH kita tu. Orang PAH ni dia nampak ketokohan Tok Guru Ni Aziz ni dalam bab politik sahaja. Tak? Dalam bab akidah, dalam bab pandangan-pandangan ni tak? Bab gini ni dia tak pakai mana. Setakat tengoklah. Dia hanya terima Tok Guru Ni Aziz ni ketokohan dia politik. Sedangkan antara benda utama yang Tok Guru Ni Aziz kita bawa bab akidah dia. Tak? Bab apa ni manhaj yang dia bawa.
Begitu juga Tok Guru Ajadi kita pun sama. Kita ada siapa lagi? Dr. Zul Al-Bakri, bekas menteri kita. Pun dia ada pandangan dia. Dia tak pernah, Tok Guru kita, ulama-ulama besar kita di tanah air ni tak pernah pun meletakkan mereka Muhammad bin Abdul Wahab ni sesat ke ataupun terkeluar daripada ajaran Islam, mujassimah ke tak ada. Cuma dia kata dia ni fahaman dia lagu ni, dan kalau Dr. Zul dia kata dia kerah sikit. Biasalah, sebab memang orang bermazhab Hambali ni memang kerah. Kita baca kitab-kitab dia, memang dia pandangan dia kerah. Kita ambil kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah nak pergi ziarah kubur Baqi', muslimat boleh pergi tak? Adakah ni ajaran Wahabi? Bukan ajaran Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab main tegah bab ni. Tak boleh dia kata. Orang puang haram ziarah kubur. Jadi ini kaedah dia lagu tu. Maka kita kena akur lah. Kita kena akur. Yang ada benda-benda yang kita tak setuju, kita pun pakai hentam sahaja. Jadi tu sekadar kata pengenalan awal. Kita takutkan kita bawa-bawa ni kan, kata ni nak bawa fahaman Wahabi ni, dah tak ada niat benda tu. Kita pakat dengar, kita tengok, kita nilai. Depan kita ni cerdik pandai belaka. Jadi kita boleh nilai sendiri deh. Berkenaan dengan kitab, cadangan awal kita kata kita nak pakai Fathul Majid ni deh. Saya setakat saya ngaji, saya tak ngaji syarah ni. Saya ngaji, saya hanya pernah baca matang dia sahaja. Ini Fathul Majid. Agak tebal lah. Jadi kalau Talbis Iblis, bagi 3 dengan Talbis Iblis ni pun makan tahun kita nak habis. Ni tak tahulah. Dan setakat saya duduk belek, duduk perhati tengok, saya rasa agak benda ni panjang sangat. Perbincangan dia tu terlalu panjang sangat. Jadi saya cuba tengok Honing nipih, tapi terlalu ringkas. Terlalu ringkas sangat. Maka saya pilih tengah lah. Honing satu sebab dia tak ada dalam Shopee, tak ada, kena order dari Indonesia terus ni tak. Maka bila saya tengok, saya belek-belek, saya rasa lebih cenderung pada ni. Ni semua syarah dia belaka tak. Ini Al-Jadid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Juga daripada anak cucu dia lah. Siapa ni? Syarah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qar'awi. Ini syarah ni, dan saya tengok ini lebih sesuai lah untuk kita buka. Jadi mana-mana orang yang tak beli lagi ataupun yang tak order lagi, saya cadang suruh order ni lah. Kalau kata berasa tebal sangat, boleh ambil matang sahaja. Ini matang sahaja tak. Ini matang kitab. Yang kalau kita perhatikan dalam matang ni, tak ada benda lain pun. Dia hanya wari dan kaedah Muhammad bin Abdul Wahab, dia karang ni antara kitab terbaik dia lah. Dia banyak tulis kitab, cuma kitab-kitab dia ni tak besar, kecil-kecil je. Dan kebanyakan kitab-kitab dia hanya membincangkan isu akidah. Bab fiqh tak bincang mana. Ada sedua je, antaranya adab masyi ila salah. Tu kitab fiqh dia. Dia banyak dia tulis tentang akidah. Termasuk dia tulis sirah Nabi pun masih kait dengan akidah kok. Dia ada ringkasan sirah Nabawi. Pun masih dibincangkan tentang akidah. Mana-mana orang yang rasa tebal sangat ni, dia boleh beli ni, boleh tengok. Sebab kita banyak kita tumpu pada matang dia lah. Pada matang dia. Okey. Jadi kita ambillah sikit tak sebagai mukaddimah malam ni. Moga-moga kita diberi kekuatan lah untuk kita istiqamah sampaikan habis kitab lah. Baik hujung baca, baik hujung dengar. Agak-agak kita boleh berhabis lah. Oleh kerana tak ada kitab, kita baca metod dia dulu tak. Muqaddimah syarah ni boleh. Terjemah hidung lah. Setakat ni payah sikit nak cari terjemahan Malaysia. Ni pun terjemahan hidung.
Ni pun terjemahan hidung. Tapi bahasa tu okey lah, tetap boleh lah kita baca. Okey, kita ambil mukaddimah syarah dia dah, sebagai pengenalan lah malam ni insya-Allah tak. Sekadar pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah pensyarah dia. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan umat ini dari syirik dan membawanya kepada tauhid. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu dan tidak ada tandingan baginya, serta tidak ada yang setara dengannya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya yang diutus untuk mendakwahkan agama yang agung ini. Ya Allah, limpahkanlah selawat atas hamba dan rasulmu Muhammad, juga atas keluarga, para sahabat beliau, para pemberani dan orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus. Ini mukaddimah, dan ini kita kata kaedah mukaddimah Nabi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali memulakan sesuatu, terutama bercakap, Nabi akan memuji dan memuja Allah. Tak? Kemudian berselawat. Ini kaedah kita nak cakap. Tak? Bukan hanya sekadar nak cakap bila kuliah sahaja. Malah kat lain pun sama lah. Tak? Sama juga penutup cakap. Penutup cakap kita tutup dengan tasbih kafarah. Orang kita ni mentaliti dia faham tutup tasbih kafarah ni time majlis resmi je. Tak, majlis ilmu, usrah, tutup dengan tasbih kafarah. Time sembang kedai kopi dak tutup dengan tasbih kafarah. Pada situ parok lagi. Sebab tasbih kafarah ni kita mohon supaya Allah ampuni. Tak, kafarah kepada segala kesilapan dalam percakapan kita. Agak-agak masa kuliah lebih parok salah cakap dengan lebih parok kedai kopi. Hai, kedai kopi parok lagi dari awal sampai akhir tak ada sebutir ayat Quran baca dah. Tapi tak pernah tutup dengan tasbih kafarah. Boleh? Surah Wal Asri ni dia ada asar sahabat. Tak? Dia bukan kata bukan mari daripada Nabi lah, tapi ada asar sahabat. Nak beramal boleh, tak ada masalah. Kalau kita rujuk dalam tafsir surah Al-Asr ada. Tapi lagu mana para sahabat ni bila dia temu sama dia, bila dia nak berpisah, salah seorang akan baca Al-Asr ni. Siapa yang mengfamouskan benda ni agak-agak? Orang kita tak? Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Mari mana benda ni? Kalau kita tengok orang yang mula mengfamouskan benda ni Hasan al-Banna lah. Hasan al-Banna. Dan benda tu ada athar. Perbuatan sahabat ni boleh kita buat. Boleh kita buat. Tapi hak yang kuatnya ataupun sunnah hak Nabi ajarnya kafaratul majlis kita panggil. Nak buat satu tu pun tak ada hal, nak gabung dua pun tak ada hal. Kita lebih cenderung pada hanya tasbih kafarah. Tasbih kafarah. Okey. Amma ba'du. Saya telah bertekad dengan pertolongan Allah untuk mensyarah kitab At-Tauhid, alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ini tajuk asal dia. Tajuk asal yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, tajuk dia Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Benda maksud Kitabut Tauhid, kitab yang menjelaskan mengesakan Allah, yang mana tauhid ini hak Allah yang Allah wajibkan ke atas hamba-hamba dia. Hak paling penting sekali dalam kehidupan kita. Tanggungjawab utama kita kepada Allah adalah mentauhidkan dia. Kita jeng bab ni jeng, tak pakai habis benda lain. Dua benda penting dalam kehidupan beragama kita ni, dan dua ni jadi masalah sama. Dalam mana-mana masyarakat apabila dia tak berapa faham dua perkara ni. Pertama dalam isu tauhid, kedua dalam isu sunnah. Kalau kita faham sungguh dua-dua perkara ni, insya-Allah agama kita selamat. Dalam bab tauhid, dalam bab sunnah. Tauhid berkait dengan akidah kita. Sunnah berkait dengan ibadah kita. Sebahagian masyarakat tak kira lah, baik kita di Malaysia, cuma kita di alam Melayu kita ni lebih dahsyat daripada alam Arab kita tengok. Sebab orang Arab ni tak timbul sangat bab-bab bid'ah, bab-bab syirik ni ada tapi tak menonjol sangat.
pak kita ni terang-terang nebeng. Seolah-olah dia berasa tak ada salah benda pun dia buat. Nampak tak? Isu kita ambil isu sebarang hadis palsu. Walaupun masa saya ngaji dulu tak ada lagi WhatsApp, tapi tak berlaku. Penyebaran hadis palsu ni dengan mudah-mudah tak berlaku dalam masyarakat Arab. Walaupun kita kata bukan kata masyarakat Arab ni dia alim lah ke, dak hak jahil juga. Hak tak boleh ngaji dia. Hak ngaji sedap kita pada dia dia. Orang Arab ni. Tapi jahil-jahil dia tak seberat tu semua. Taklah siapa dengan mudah-mudah sebar hadis palsu. Tak berlaku dalam masyarakat Arab buat poster dengan hadis palsu. Tak ada, tak ketemu. Ni setakat pengalaman kita duduk 8 tahun Yaman lah. Tak rajin kita masuk masjid, dah ada poster sebut hadis palsu. Sebagai orang kata fakta penting hok dia nak sapa. Tapi di Malaysia kita boleh temu. Tuan-tuan tak aja temu kelebihan malam-malam sembahyang tarawih. Ayat temu dalam masjid surau. Poster dia buat poster benar. Tak, malam pertama ni kelebihan dia, malam kedua ni kelebihan dia, malam ketiga ni kelebihan dia. Sedangkan tu palsu. Tuan-tuan rajin tengok ada poster tentang tidur dan bercakap masa orang azan. Rajin tengok tak? Saya rajin temu. Kita cerita ni hok kita rajin temu. Tak? Jangan bercakap masa tanya azan sebab kegit masa nak mati tak boleh sebut syahadah. Ya, sedangkan itu hadis palsu. Tak. Malah hak dahsyat lagi boleh buat lagu pun. Boleh buat lagu. Tak. Lagu talab utlubul ilma walau bisin, ada lagu, ada nasyid. Ambil lagi. Tak, parok buat kita ni. Mana siapa tahap tu. Maka kita kata dalam bab kehidupan beragama kita ni paling utama kita kena jaga tauhid. Dalam bab akidah kita selamat kita punya akidah. Dalam bab ibadah kita kena jaga sunnah. Dan dua perkara ni tak akan boleh kita faham molek, jelas molek, melainkan kita kena jelas juga lawang dia. Baru clear. Lawang tauhid syirik. Kena clear sungguh apa itu syirik, pembahagian syirik. Dalam kitab ni insya-Allah kita akan jelaskan secara detail. Syirik, pembahagian syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi. Sebab bila kenal hal ni barulah kita boleh kenal molek sebagaimana kita nak kenal hitam dengan putih. Tak? Ada orang dia kena hitam putih dia kena jeng tak? Dia mesti jelas hitam dengan putih. Samalah juga tauhid dengan syirik. Begitulah juga nak kenal ibadah dengan sunnah ni mesti kenal lawang dia, iaitu bid'ah. Lawang dia bid'ah. Tinggal lagi tak, sebahagian ulama berkhilaf dalam perkara bid'ah ni. Nak menilai sesuatu tu bid'ah ke tak? Ini ada khilaf. Oleh kerana dia ada khilaf, kita kena ngaji sungguh. Tak? Dan kita kena teliti baik-baik mana yang betul-betul sunnah, mana yang betul-betul bid'ah. Sebab boleh jadi kita akan membid'ahkan benda yang tidak bid'ah. Boleh jadi juga. Zaman kita awal-awal belajar dulu berlaku benda ni. Tak? Berlaku. Awal-awal kita belajar dulu ada orang dia kata sunat, sembahyang sunat qabliyah maghrib itu bid'ah, dia kata. Sedangkan benda itu sunnah. Benda itu sunnah, cuma Nabi kata liman syak, bagi siapa-siapa yang nak buat silakan. Tapi ada orang-orang yang mana mungkin kurangnya ilmu dia kita yakin dia ikhlas tak untuk mempertahankan sunnah, untuk menentang segala bid'ah ni. Tapi kadang-kadang dia membid'ahkan benda yang tak sepatutnya. Tak? Benda yang tak sepatutnya. Begitu juga ada pandangan, dan ni bukan pandangan orang biasa. Tak, pandangan di kalangan para ulama juga yang membid'ahkan kunut ada. Bukan Wahabi, bukan, jangan nisbah ke Wahabi, tak. Nampak tak? Ada pandangan ulama-ulama yang lama yang menganggap mulazamah meneruskan bacaan kunut subuh ni adalah bid'ah dianggap. Dan kita kata ini pengajian dan ini kita kena bincang dengan baik. Maka oleh kerana itu, kalau kita boleh faham empat perkara ni, insya-Allah agama kita selamat. Kita faham tauhid, kita faham syirik, kita faham sunnah, kita faham bid'ah. Ada ustaz dia buat cakap,
Takkan semudah itu. Kalau bukan sunnah, bid'ah lah. Kalau bukan bid'ah, sunnah lah. Dah. Ya. Ini tujuan Nabi mari tak? Nabi mari nak ajar kepada kita mana dia agama yang sebenar deh. Maka kita kena fahami dengan baik. Dia kata, saya telah bertekad untuk syarah kitab ni, kitab Tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba dia. Hal itu dengan melihat kepada penulis kitab ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang memiliki keutamaan yang besar atas umat ini, di mana beliau telah melakukan pembaharuan terhadap apa yang telah dirosakkanlah oleh zaman dari agama mereka, dan membenarkan apa yang telah rosak dari akidah mereka. Ini kita panggil jasa besar dia. Walaupun mungkin dia ada kesilapan, dia ada tersalah juga dalam tindakan dia, tetapi jasa besar dia, dia boleh menghapuskan segala khurafat-khurafat yang berlaku di dua tanah haram ni. Sebab kita kena ingat, dua tanah haram ni tempat paling penting sekali bagi umat Islam. Tak? Kalaulah masih ada sampai ke hari ni khurafat dan segala benda-benda yang bercanggah dengan agama ni, maka dia akan menjadi menyeluruh. Tak? Kefahaman tu. Oleh kerana itu, alhamdulillah, kita ucap syukur dengan Allah hadirkan hamba Allah ni dak menyelamatkan dua tanah haram ini, dua tanah suci kita ni daripada benda-benda yang bercanggah dengan agama. Okey. Beliau telah berjihad di jalan semua itu dengan diri, harta dan pena beliau, dan juga kerana kedudukan ilmiah yang dimiliki oleh kitab ini, kerana ia membahas tentang ilmu yang paling mulia, iaitu bagaimana mentauhidkan Allah dan mengesakannya dengan ibadah, serta membebaskan manusia dari penyembahan kepada hamba kepada penyembahan kepada Tuhan yang menciptakan dan memiliki hamba. Dan yang demikian itu berdasarkan apa-apa yang dimuatnya berupa dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah, serta perkataan-perkataan salafus salih. Tiga perkara ni dalam kitab dia. Tak, kalau kita rujuk dalam matang dia ni, dua hari ayat Quran, dua hari hadis Nabi, dua hari kata-kata salaf. Kata-kata salaf ni sama ada kata-kata sahabat, tabi'in, imam-imam mazhab. Tu je dia orang hari. Tak. Lepas tu dia buat poin belakang. Tak. Daripada ayat ni, daripada hadis ni, daripada kata-kata sahabat ini tak, faedah-faedah yang kita boleh ambil. 1, 2, 3 dia buat. Tu sahaja kaedah dia. Dan ini kaedah dia tiru kaedah siapa? Kaedah Imam Bukhari. Tak? Imam Bukhari dalam penulisan dia buat lagu tu. Dia wangi ayat Quran. Tak? Dia wangi hadis Nabi. Lepas tu dia wangi kata-kata salaf. Ini kaedah yang diguna pakai dalam menjelaskan dalam bab tauhid. Tak ada tokoh tambah langsung daripada dia. Faham? Kitab Tauhid ini sebenarnya telah disyarah dengan berbagai macam syarah. Memang banyak syarah. Hak depan kita saja kita bawa sini 3 tak? Dan banyak lagi syarah lain. Ada syarah yang ringkas dan ada juga yang panjang lebar. Syarah-syarah tersebut ditulis dengan metod penulisan yang sesuai dengan masa di mana dia disusung, serta sejalan dengan keperluan manusia di masa tersebut. Juga sesuai cita-cita mereka yang tinggi serta jerih payah dan segala kesungguhan mereka. Mana masing-masing syarah berdasarkan ilmu masing-masing dan berdasarkan keperluan zaman masing-masing. Tak? Dia kata. Dan saya mensyarah kitab ini juga sesuai dengan kondisi manusia masa ini. Zaman dia kata. Tak? Dan lemahnya cita-cita mereka serta sibuknya mereka dengan ilmu-ilmu lain. Jadi dia cuba syarah hak ringkas, kata. Ringkas pun tebal ni lah. Dan kerana ilmu ini pada zaman ini pada umumnya tidak dituntut kecuali di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan dan yang formal. Kalau di Saudi memang ni menjadi orang kata silibus sekolah dia lah. Sekolah tahap SPM dia memang dia pakai kitab ni. Sebab tu dalam bab akidah mereka clear. Tak? Orang Saudi ni kita tak ketemulah pokok-pokok dia ni, cari tok bomo kita tak ketemulah. Tak? Cuma tinggal lagi ikut nafsu. Tak, sehari dua ni kita boleh tengok konsert. Hak sedih kita bila ada konsert ni, tengok ni Wahabi ni. Allah, ni sebuah ke Wahabi kat bab tu. Dah kalau kita di Malaysia ni buat konsert, kita nak nisbah siapa? Takkan nak nisbah ke Imam Syafi'i tak? Parok kita tak. Tapi dalam bab akidah, alhamdulillah mana pok dia clear. Sebab silibus pengajian agama dia setakat kita tengok
mantap, dari sudut akidah baik, dari sudut fiqh baik. Tinggal lagi adanya pengaruh-pengaruh liberal yang masuk. Mutakhir ni. Kalau kita perhatikan masyarakat Islam ini, tak, setakat kalau kita tengok baik remaja, baik mereka dia, kita ke negara Saudi ni antara yang the best masyarakat Islam. Walaupun ada masalah dia, tak, dadah ada, tak nafi benda tu, tak, masalah-masalah sosial mungkin ada, tetapi boleh dikatakan minima nak banding negara kita, nak banding negara-negara lain. Betul kita kata. Kita boleh tengok secara fakta ni, tak. Walaupun kita kata di Saudi ni bukan sepenuhnya dia laksanakan, walaupun undang-undang dia ada hudud, dia ada benda tak, tapi tak sepenuhnya. Tapi tu yang the best hak ada atas muka bumi hari ni. Nampak tak? Hak ni orang tak boleh nak sangkal benda ni. Orang tak boleh nak sangkal benda ni. Cuma mutakhir ni ada usaha-usaha untuk merosakkan. Tak? Kita doalah supaya Allah selamatkan umat Islam di sana, tak? Terutamanya dua tanah suci kita ni, tak? Dan para ulama mereka. Malah sari dua ni para ulama pun ditakak. Tak? Kena takak. Orang ni kena takak, orang ni kena takak deh. Okey. Maka saya mensyarah kitab ini dengan metod yang mudah dan sederhana dan menempuh langkah-langkah pendidikan moden. Mana dia ikut sesuai zaman lah. Sebab tu kita rasa hak ni lebih sesuai untuk kita bawa. Langkah-langkah yang saya tempuh di dalam syarah ini adalah seperti berikut. Pertama, menyebutkan nas kitab. Mana teks asal kitab ni. Dia akan wari. Apabila nas kitab berupa ayat dan penulisan matan, Syekh Muhammad tidak menyebutkannya secara habis, secara utuh dia kata. Maka saya menyebutkannya secara utuh demi untuk mendatangkan faedah yang utuh pula, dan kadang diperlukan untuk menyebutkan ayat sebelum atau sesudahnya. Kaedah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, kalau ayat Quran yang panjang, dia wari pada ayat sahaja. Kalau kita perhati dalam syarah ni ke, baik syarah ni sama dia buat. Ada pun syarah yang kita pakai ni, dia akan wari lengkap ayat tu. Tak? Kalau hadis pun begitu. Dia wari sikit je matan hadis. Okey, tuan syekh kita ni dia akan lengkapkan supaya kita mudah untuk merujuk. Ini antara kelebihan dia lah. Nampak? Kedua, mensyarah menjelaskan kata-kata. Mana-mana kata-kata yang kita tak faham, khususnya dari sudut bahasa Arab lah, dia akan jelaskan maksud dia. Apa dia maksud sebenarnya? Contoh syafaat, contoh syirik. Benda syirik, kita sebut syirik. Ibadah, apa itu ibadah? Dia akan jelaskan ibadah dari sudut bahasanya, kefahaman dia lagu ni. Tak? Ketiga, mensyarah menjelaskan secara global. Dia akan syarah secara umum. Maksud daripada ayat ni, hadis ni, ini maksud umum dia. Supaya kita boleh ambil gambaran umum tentang ayat ni, tentang hadis ni. Tak? Tu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, menyebutkan faedah-faedah beberapa kesimpulan. Ni dia ambil hak yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah. Tak? Yang kelima, hubungan masalah ini terbahagi menjadi dua. Pertama, hubungan nas matan dengan judul bab, dan hubungan ini ada di setiap bab. Dan kedua, hubungan nas dengan tauhid. Dia wari ayat, apa hubungan ayat ni dengan tauhid? Dia pun cerita supaya kita faham. Oh, sini. Sebab kadang-kadang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia wari tajuk, dia wari ayat, kadang kita tengok ayat ni macam tak matching dengan tajuk. Lalu dia pun jelaskan kepada kita apa hubungan ayat ni dengan tajuk ni. Ni Allah kita kata sebiji dia tiru siapa ni, Imam Bukhari. Dia tiru kaedah Imam Bukhari. Imam Bukhari kadang-kadang kalau kita baca hadis dia, tajuk benda lain. Hadis pada hadis tu hadis lain. Nengung kita cari mana dia kaitan sebenarnya. Bila baca syarah baru kita temu, oh ni kaitan dia. Nampak? Sama juga apa yang dia kadang-kadang dia bawa lagu tu. Begitu juga hadis ataupun ayat-ayat Quran, kaitan dia dengan tauhid. Mana kaitan dia? Kadang ada hadis, ada ayat Quran kita jelas lalu dah. Ubudullah, kita boleh faham lalu. Wahidullah fil ibadah. Tak? Maksud apabila Allah kata sembahlah kamu hanya kepada Allah, maksud dia ataupun tafsiran dia, hendaklah kamu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tu maksud dia. Jadi dia akan kait kita, dia akan jelaskan kepada kita benda ni. Ini poin penting. Sebab kita kadang-kadang kita baca Quran, hatta kita baca terjemahan pun kadang-kadang kita tak boleh nak kait dengan kata tajuk utama Quran, iaitu mentauhidkan Allah.
Hak ni ada kaedah tertentu dalam bab pengajian tafsir. Tak? Kalau tempat kita ni, kita boleh tengok Maulana Abdul Hadi kita, dia cuba bawa kaedah tu, metod tu dia bawa dalam mentafsirkan Quran. Dia tafsir Quran, boleh katakan setiap ayat, setiap surah ni mesti dikaitkan dengan tauhid. Dan memang kaedah dia gitu. Sebab Allah turunkan Quran, tujuan utama Allah nak perkenalkan dia kepada kita. Tak? Nak supaya kita jelas guana dia ni. Tak? Macam mana sifat dia. Maka setiap ayat tu mesti kembali pada dia. Dan ini benda yang cuba tuan pengarang kita ni ataupun tuan syekh yang syarah kitab ni cuba bawa kepada kita. Ada kaitan ayat ni dengan tauhid. Ada kaitan hadis ni dengan tauhid. Tak? Hubungan nas dengan tauhid, dan ini kadang ada apabila diharuskan demikian dan kadang juga tidak, dia kata. Keenam, kadang saya menyebutkan koreksi setelah mengaitkan nas apabila keadaannya menuntut demikian. Ini kita kata menunjukkan dia tak taksub pun, dia tak kata Muhammad bin Abdul Wahab ni betul lah ke dia bawa. Tak juga. Contoh kadang-kadang dia bersandar dengan hadis dhaif. Lalu dia perbetulkan. Contoh ada dia lagi doa mukhul ibadah. Contoh dia lagi hadis. Tak? Doa mukhul ibadah. Hadis ni dhaif. Dijelaskan hadis ni dhaif. Hadis yang sahihnya doa huwal ibadah, tu hadis yang sahih. Tak? Maksud dekat-dekat aja, tapi ghalib ni biasanya orang bawa hadis ni. Doa mukhul ibadah, doa itu adalah otak kepada ibadah. Faham? Tapi dalam hadis yang sahih sebenarnya doa huwal ibadah, doa tu sendiri adalah ibadah. Maka oleh kerana itu dalam bab berdoa kita tak boleh seru nama orang lain. Abdul Qadir Jailani ke, wali naubah ke, dalam bab doa haram kita seru sebab dia adalah ibadah. Maka bila ibadah kena seru nama Allah sahaja dalam doa kita. Tak? Ketujuh, mendiskusikan nas, redaksi kitab matan bila dalam rangkaian kalimat di dalam matan ada yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan berdasarkan metod yang telah disebutkan. Maka saya letakkan di akhir bab dan saya namakan syarah ini dengan Al-Jadid fi Syarhi Kitabut Tauhid. Tu nama kitab yang dia tulis dak. Al-Jadid maksudnya baru. Dia baru dalam syarah kitab tauhid. Mana kaedah baru yang dia guna pakai dalam menjelaskan Kitabut Tauhid ini supaya kita dapat ambil kefahaman yang lebih jelas. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar berkenan menjadikan pekerjaan saya ini ikhlas kerana mencari wajahnya yang mulia, dan semoga selawat dan salam Allah senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta seluruh sahabat beliau. Inilah sebagai kata metod syarah yang kita akan baca, yang ditulis, yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi deh, pengarang kita ni. Jadi itulah kitab yang kita akan cuba baca 2 minggu sekali insya-Allah. Jadi boleh pakai nak pakai order sendiri ke ataupun melalui Faizo pun boleh, tak ada hal. Tak? Insya-Allah ini kitab kita. Wallahu alam, sekadar itulah sebagai mukaddimah malam ni. Moga-moga kita dapat ambil manfaat. Sila kalau ada benda-benda yang muskil boleh. Ngaji bab akidah ni memang roliknya ngatuk mata lah. Tapi insya-Allah kita cuba ubahlah biar tak jadi ngatuk gerak. Nak ubah mana? Buat qasidah dulu ke mana? Roliknya sebab dia pengajian serius orang, tak? Hak utama usul akidah ni memang ada khilaf lah. Tak, usul akidah kalau ikut Maulana Asri dalam bab akidah ni dia ada usul, dia ada furu', dia panggil. Tak? Oleh kerana itulah adanya Syairah, adanya Maturidiyah, adanya. Sebab tu mana-mana yang pandangan agak tu keras sikit, memang dia anggap Syairah ni bukan ahli sunnah terus lah. Tak? Sebahagian besar orang ngaji di Saudi memang dia beranggapan lagu tu lah. Ana setakat ngaji Yaman, di Yaman ni ada dua kumpulan. Ada hak yang syadid sikit kerah, memang tolak terus lah. Tak? Ada ulama yang ringan sikit, yang menganggap masih dia orang ahli sunnah. Tak? Cuma tersilap dalam takwil lah. Furu' akidah ni maknanya benda dari teknikal kita panggil. Teknikal. Tak?
Hak tu mungkin boleh berkhilaf lagi. Allah alam tu lah. Cuma lebih selamat, akidah salah lebih selamat lah. Kalau kita ngaji, lebih selamat untuk diikuti. Tak jadi masalah, tak sikit kepala dan mudah faham. Tak, dia tak rumit sangat. Setakat kita ngaji orang syarah 420 ni, kadang-kadang kita tengok dia syarah, dia faham kedok dia sangka tu. Minta maaf sebut, sebab dia kait dengan ilmu kalam, dia kait dengan falsafah. Kita ngaji di Yaman, Tok Guru kita kata falsafah ni, ilmu mantik ke apa, dia kata bukan dari Islam. Dia kerak terus lalu. Tiba-tiba benda bukan dari Islam, kita guna untuk kenal Tuhan. Pelik lah pula. Seolah-olah tanpa ilmu falsafah ni, kita tak boleh kenal Tuhan. Salah gitu tak? Kita ngaji akidah salah ni, nak kenal Tuhan ni cukup dengan Quran dan Sunnah. Dan Nabi kita SAW mari ke Madinah, mari ke Mekah, Nabi guna kaedah tu. Tak? Nabi perkenal kepada masyarakat jahiliah Mekah ni tentang Tuhan hanya qala Allah, qala Rasul. Nampak tak? Dan ulama-ulama akidah, bila kita tanya apakah kitab rujukan tertinggi, kitab hak penting kita nak kenal akidah ni, nak kenal akidah sahih, dia kata Quran. Tak ada lain. Maka sini sikit beza kita dengan nak kata Asy'ariyah ke orang ngaji sifat 20. Walaupun begitu, kita tak menyesatkan mereka selagi mana mereka tak menafikan ayat-ayat Allah. Ada juga hak ekstrim tak, geng-geng ni siapa pekat, dia tolak terus ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ni karut sangat kita tu, berat sangat. Sekadar dia takwil, kita boleh bertolak ansur lagi, tapi pakai kerak terus tak boleh. Masalah kita tak. Itu wallahu alam. Baik, dah kitab ni lagu mana? Boleh bujuk Faizul lah lagu mana? Tak. Jangan, sebab kita tengok gitulah, kita berasa macam terlalu tu sangat. Panjang sangat. Terlalu panjang, kadang benda-benda tu rasanya macam kurang keperluan lah di peringkat kita ni. Saya lebih suka yang ringan-ringan aja kita bincang. Dia dari segi faham tu Ustaz. Dia ada dua orang. Seorang ni nama dia Muhammad Abdul Wahab Rostum. Jadi faham kalau untuk di alam sekarang ni memang dia tahu. Dia banyak kalau dia memang dia banyak kalau ahli dia. Sebahagian yang berat sangat, dia menganggap Muhammad bin Abdul Wahab ni dia Khawarij, dia anggap lagu tu siapa? Mana bukan dia tahu kepada Rostum, bukan dia tuju kok ni. Dia tuju kok. Hak ni orang dah kenal dah sebab pupuh dah. Dia tak ada pengikut langsung dah. Tapi poin-poin dia sebut tu mirip kok ni. Tapi ni sebab kok ni. Ya, sebenarnya tadi masak dia kok ni bawa aku. Ya. Betul. Allah, dalam bab mengkafirkan orang ni, tak ada lah orang pada bergaduh. Tahu tak? Setakat kita baca lah, tak ada istilah mudah-mudah nak kafir orang ni, nak kafir orang ni. Tak. Kita nak uji kau ni tak, kita ada rasa kita kayak mama tak tahu mungkin bagi anak orang lain pun tengok. Pak cerita pasal dua orang Abdul Wahab Rostum ni dengan zaman kau ni ya. Mana masih cerita kita pendedahan baru kita. Sebab benda ni orang tak tahu. Hatta masyarakat kita, hatta minta maaf sebut orang-orang pondok kita tak tahu pun benda. Dia hanya menakalkan melalui kitab-kitab. Ada sahabat kita apa ni, Ustaz Imam kita lah, dia orang kitab sebutir, kata dia panggil bahasa kita dengan abang baca ni. Dan memang tak lari, bacalah kitab mana pun dia akan ambil scene ni. Percayalah, siapa pun kalau dia orang hari dia buat video ke dia apa, tuan-tuan bacalah dah ni akan temu semua poin yang dia sebut, dia cari dot sini, copy paste tu. Ya, copy paste tu. Dok kitab ni dalam bahasa Arab ni. Ustaz Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni memang dia bekas mufti. Bukan. Zaini Dahlan ni orang apa ni, bekas mufti Mekah. Dia. Macam tahmah paling dahsyat
Dia tahmah Muhammad bin Abdul Wahab ni macam tercak akal gitu. Kita boleh bayang orang kata cak akal orang ikut seluruh dunia. Macam mana? Boleh mikir? Mana dia ni otak tak bersenter ada. Dia siapa tak tu? Dan dia kata ayah dia menentang habis-habis dakwah dia ni. Tiba-tiba bila nisbah nama ayah. Sebab Abdul Wahab ni nama ayah dia. Bapa dak nisbah Muhammadiyah dia. Kalau dah tahu ayah dia menentang, bapa pergi tahmah nama ayah? Apa tak? Situ pun berat dah kita ke. Orang sekarang bila orang kata Wahabi, orang kutuk dia kan, orang kutuk ayah dia. Kutuk ayah, sedangkan dia kata ayah dia menentang dia. Apa? Apa tak? Faham? Jadi pelik lah kita kata. Dan majoriti orang, khusus ustaz-ustaz kita bagi figure-figure di Malaysia ni, memang kita kira dia berat sebelah. Dia tak dengar di sebelah ni, dia hanya ambil cedok dari ustaz-ustaz dia, lalu dia cyber lagu tu. Termasuk figure kita di Terengganu pun sama juga kita kata. Kita dulu awal-awal tu kita tak pernah dengar dia sebut sendiri. Tiba-tiba sehari dua ni nampak macam agresif sikit. Kita sebut nama lah Ustaz Azhar, dak agresif. Dulu dia tak sebut sangat. Dak ekstrim sangat bab ni. Tiba-tiba sehari dua ni tak tahu apa. Sedangkan dia orang ngaji, dia orang baca. Bacalah, benda masalah. Baca, jangan baca sebelah pihak. Mana-mana ulama dunia, termasuk ulama-ulama dulu, dia ada yang menyokong, dia ada yang menentang. Carilah siapa, termasuk Imam Bukhari kita, ada tak orang menentang? Ada orang menentang. Yang menganggap dia ni mujassimah lah apalah. Dah kalau kita nak pakai poin itu, guna agak-agak. Bakal habis kita Imam Bukhari ini. Tak lagi siapa pun. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Pertama kita kata sebab ulama-ulama ni dia tidak maksum. Mungkin ada kesilapan dia, mungkin ada tak. Termasuk Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk Ibn Taymiyah. Tapi biar kita adil lah dalam menilai tak. Dalam menilai. Dan kita ambil tokoh-tokoh utama kita yang kita anggap sebagai orang kata tokoh yang sederhana. Ambil mana pandangan dia. Jangan ambil orang yang menentang sangat, jangan ambil orang menyokong dah lalu. Kita ambil tengah. Kita biasa kita sebut gitu, siapa-siapa pun yang ekstrim sangat kita kata apa komentar siapa ni Dr. Yusof Qaradawi. Dr. Yusof Qaradawi ni pihak Wahabi pun marah dia. Tapi dalam masa yang dia tak siapa menyesatkan Muhammad bin Abdul Wahab. Tak. Amda puak-puak Wahabi tak kata dia. Dr. Yusof Qaradawi. Wahbah Zuhaili, amda geng-geng apa ni yang ekstrim lah, yang kerah ni tak. Amda tak kata. Macam-macam dia kata. Tak. Tapi dalam keadaan begitu, dia adil, dia amanah dan menceritakan Muhammad bin Abdul Wahab ni begini. Jadi kita ambil pandangan orang-orang lagu ni untuk redakan. Kita tak suruh ikut, tak berhui siapa mudah-mudah nak menyesatkan orang. Tu sahaja kita nak. Kita sendiri pun kita tak ngaji fokus pun ni. Macam kita sebut, kita tak ngaji pun di tempat-tempat apa ni. Kita tak berdaftar pun di tempat-tempat ni. Cuma kita sedih bila orang anggap, dulu kita pun gitu, zaman awal belajar gitu juga. Orang kata Wahabi ni memang awal-awal kita start awal ngaji dulu, orang dia sebut Hasan Bandung. Aja dengar tak? Hasan Bandung ni aliran dia lah. Tak. Kita awal dengar Hasan Bandung ni kata sesak lah, kafir lah, macam-macam. Menghalalkan daging babi, menghalalkan benda tulang babi ke benda. Sebab Allah sebut dalam Quran lahmul khinzir, daging je haram, benda lain boleh makan belaka. Dia punya dah bila kita dengar itu dah kita pandang tengok. Sedangkan dia bawa pembaharuan. Asal Bandung memang di Kemamang kita ni siapa dakwah dia tak. Kalau orang lama-lama mungkin dengan Ustaz Jawahir dia panggil. Ustaz Jawahir ni duk Pahang. Dia ni bekas Pesuruhjaya PAS Pahang. Dia bawa faham ni. Dan setakat anda dengar orang-orang lama yang ada suara dua lagi ni, dia cerita Ustaz Jawahir ni pernah mari ngajar di Kemamang ni. Tapi masa tu orang panggil kaum muda lah. Kaum muda ni, geng-geng kaum muda. Orang lama ada duduk dekat Gong Pauh tu, ada seorang. Kita jumpa dia cerita pernah mari ngajar di Kemamang, ada surah Kijah dia mari ngajar.
Ustaz Jawahir ini dia slang Indon sikit. Itu sejarah lah. Wallahu a'lam. Sekadar tu deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi